Kadang kita lalu tepi kawan, kita nampak dia tengah basuh motor, kita pun siapalah dia kata, bang basuh motor ke? Dia kata tak tengah basuh kereta, dia kata. Dia tu kau ni gila ke apa? Tak nampak aku tengah basuh motor ni? Kan baik. Kemudian yang kedua, kita nampak dia tengah makan seorang-seorang dekat restoran. Kan kita pun siapa? Bang tengah makan ke seorang-seorang ke? Dia taklah, aku tengah berenang ni dengan tiga ekor setan, dia kata. Dia marah sungguh bila kita siapa begitu kan. Baik. Tuan-tuan dan perempuan, apa hukum kalau kita bertanya soalan yang sama yang kita nampak apa yang dia buat? Kan? Dalam surah Taha ayat 17 dan 18 yang berbunyi, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Kan Allah bertanya pada Nabi Musa, apa yang ada pada tangan kanan engkau wahai Musa? Jawab Nabi Musa, qala hiya asaya. Ini adalah tongkat aku. Atawakkau 'alaiha, aku gunakan untuk aku berpaut dan sebagainya. Ya, wa ahushu biha ala ghanami, dan aku jadikan sebagai cara untuk cari makanan bagi binatang peliharaan aku. Baik. Kemudian waliya fiha ma'aribun ukhra, kata Nabi Musa, dan aku ada benda-benda lain yang aku boleh buat dengan tongkat ini. Baik. Apa ibrah ataupun tafsiran yang kita dapat daripada ayat ini? Yang pertama, kalau tengok dalam hadis Sahih Tirmizi, hadis berkenaan Sayyidina Hanzalah. Sayyidina Hanzalah dia pernah berkata pada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku telah menjadi munafik. Kata Sayyidina Abu Bakar, kenapa pula? Kan? Kemudian kata Hanzalah, waktu kita bersama dengan Nabi, kita macam ingat sangat dengan syurga, ingat sangat dengan neraka tu. Dan bila kita jauh daripada Nabi, kita lupa. Ya, bila bersama dengan keluarga dah lupa dah syurga mana, neraka pun mana. Kan baik. Diorang pun jumpa Nabi. Dan Nabi pun katalah, wahai Hanzalah, hidup ni jangan sentiasa neraka je, jangan sentiasa syurga je. Dia mesti ada happy, dia mesti ada sedih, dia mesti bercampur bau. Dia tak boleh satu perasaan sahaja. Pada maksud waktu kita sedih lah, waktu kita happy lah. Kan waktu orang meninggal jangan gelak ketawa. Kan waktu tengah makan, tengah happy jangan nangis. Waktu tengah makanlah happy lah. Jumpa kawan lama gembira lah, janganlah jumpa kawan lama maki dan sebagainya. Kan? Jadi keadaan tu, perasaan tu mesti sesuai dengan keadaan. Keadaan kena sesuai dengan perasaan kita. Kan? Kena sesuai. Keadaan tu kalau sedih, kena sedih. Kalau kita tengah happy, kita happy lah, janganlah kawan tu tengah happy kita bagi dia sedih. Begitu. Kan baik. Dan yang seterusnya, dalam Sahih Muslim, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dia kata Nabi waktu dia hidup, dia sentiasa memilih waktu-waktu yang sesuai untuk memberi pengajaran. Bukan sentiasa Nabi bagi nasihat, tak. Sebab kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Nabi takut kita ni muak ataupun jemu. Kan baik. Itu perempuan, apa yang kita dapat daripada ayat ini? Seorang pemimpin, orang atasan, dia tak semestinya dia kena bergaul dengan sesama dia sahaja. Bermaksud dia perlu juga ambil tahu orang bawahan. Dan yang seterusnya, ibrahnya, apa yang dia perlu ambil tahu tak semesti benda yang besar-besar. Walaupun sekadar tongkat pada orang bawahan tu, walaupun sekadar benda simple pada orang bawah tu, tetap menghappykan dia. Kan kita sekadar ambil tahu benda yang kecil pada orang bawahan, pada kita kecil. Pada orang bawah tu mungkin kecil, tapi pada kita besar. Tongkat tu insya-Allah besar sebab nak jadikan sebagai mukjizat, menjadi ular dan sebagainya, tak? Baik. Dan yang seterusnya, apa yang kita boleh belajar daripada ayat ini, bahawa Nabi Musa ini dia menjaga kaum dia, termasuk juga dengan haiwan dia yang dipelihara. Dia ambil berat, kan? Jadi orang atasan kena ambil tahu tentang orang bawahan, kan, makanannya, tempat tinggal dan sebagainya. Baik. Dan yang seterusnya, apa yang kita boleh dapat daripada penyaran ayat ini adalah jadikan satu sumber itu, satu bahan itu menjadi pelbagai sumber atau menjadi pelbagai cara untuk mendapatkan manfaat atau rezeki. Dari tongkat tadi Nabi Musa gunakan untuk diri dia, untuk dia berjalan dan sebagainya. Yang kedua, dia jadikan untuk cari makanan bagi dia punya binatang atau peliharaan atau kambing, kan baik. Yang seterusnya, dia gunakan untuk menghalau binatang-binatang buas ataupun anjing ataupun sebagainya yang mengganggu dia ataupun binatang dia. Jadi satu benda dijadikan sebagai sumber untuk pelbagai benda. Satu perkara, satu sumber ni, satu barang dijadikan sebagai untuk kegunaan yang pelbagai. So orang mukmin ni cerdik, kan, dia boleh buat macam-macam daripada satu benda sahaja. Baik. Itu tuan perempuan, kalau ada kawan kita yang suka sapa kita sebagainya, itu adalah sunnah, kan? Dan dalam Quran disebutkan begitu. So tak adalah kata simbol lah, kau ni suka sembang kosong lah. Tak, kerana kawan ni tak ada benda nak jawab ni, dia cuba nak hiburkan kita, kan? Jadi Allah cuba hiburkan Nabi Musa dengan cara begitu, kita pun boleh buat benda yang sama. So tuan-tuan perempuan, moga-moga dapat iktibar. Al-imam bukan sekadar kelas mengaji.